Tersebut kisah di sebuah pulau kecil diberi nama Negara Singapura. Seorang dagang dan ulama dari Pasai, Tuan Jana Khatib telah datang ke Singapura. Dikagumi oleh semua orang, Tuan Jana Khatib dianggap sebagai seseorang yang berilmu, tulus dan baik hati. Walaupun nasib berkata sebaliknya dan menjatuhkan manusia dengan pertikaian, Tuan Jana Khatib tidaklah berbeza. Seorang pegawai sultan dan anggota kerajaan menjadi cemburu kepada Tuan Jana Khatib. Beliau berasa tergugat atas jawatan yang dipegangnya. Lalu beliau menghadap sultan untuk menghancurkan Tuan Jana Khatib. Akibatnya, baginda menitahkan Tuan Jana Khatib dibunuh. Hukuman telah dijatuhkan. Tuan Jana Khatib telah ditangkap dan diikat di sebatang tiang. Langit tidak selalu secerah. Mayat Tuan Jana Khatib hilang termasuk darahnya sekali. Sebelum kematian Tuan Jana Khatib, beliau bersumpah negeri ini akan dilanda musibah yang amat dahsyat. Seiring berjalannya masa, musibah menjadi kenyataan. Negeri tersebut diserang oleh ikan todak. Sultan telah mengetahui kejadian tersebut, lalu baginda memerintahkan rakyatnya menggunakan betis di sepanjang pantai agar ikan-ikan todak itu tidak lagi dapat menyerang. Arahkan semua orang kampung menggunakan betis mereka sebagai kubu, titah Sultan Singapura. Pada waktu itu, datanglah seorang budak kecil, kanak-kanak lelaki yang pintar lagi cerdas bernama Hang Nadim menghadap Sultan. Tuanku, Patik rasa jika kita terus menyuruh hamba rakyat menggunakan betis untuk menahan serangan ikan todak, lebih ramai rakyat Singapura yang akan mati, tuanku. Hai si kecil, adakah kamu mempunyai cadangan yang lebih baik untuk battle? Kata Sultan Singapura. Ya tuanku, Patik rasa adalah lebih baik jika kita menggunakan batang-batang pisang untuk melawan serangan ikan-ikan todak itu, kata Hang Nadim. Batang pisang? Bagaimana caranya Hang Nadim? Kita boleh menggunakan batang-batang pisang sebagai kubu di sepanjang pantai negeri kita. Apabila ikan-ikan todak menyerang, lembing todak akan terletak di batang pisang. Apabila ikan-ikan todak ini sudah terlekat, rakyat sekali boleh meletak ikan tersebut sampai mati, kata Hang Nadim. Apabila kata-kata Hang Nadim didengari oleh Sultan Singapura, baginda sedar akan kebenarannya. Tanpa berlengah lagi, baginda memerintahkan semua rakyat negeri itu untuk menanam batang pisang di sepanjang pantai untuk dijadikan kubu. Akhirnya, terbukti buah fikiran Hang Nadim membuahkan hasil dan ikan-ikan todak berjaya ditewaskan dan negeri Singapura akhirnya terselamat. Sultan Singapura berasa sungguh gembira dan bahagia. Baginda pun menghujani Hang Nadim dengan hadiah-hadiah yang istimewa. Baginda amat bersyukur kerana negeri Singapura dikurniakan dengan seorang kanak-kanak yang pintar lagi cerdas. Disangka panas sampai petang, rupanya hujan di tengah hari. Para pembesar negeri itu berasa iri hati dan dengki dengan kepintaran dan kecerdasan Hang Nadim. Para pembesar negeri bersepakat untuk menghasut Sultan untuk membunuh Hang Nadim. Mereka menasihati Sultan untuk membunuh Hang Nadim yang pintar dan cerdas itu kerana mereka risau dia akan menjadi lebih cerdik kelak. Malah mereka berjaya meyakinkan Sultan jika Hang Nadim menjadi lebih pintar, cerdas dan mencapai umur remaja, nescaya mahkota Sultan pun akan cuba dirampas olehnya. Ampun tuanku, Patik berasa mahkota tuanku akan tergugat sekiranya tuanku membiarkan Hang Nadim yang pintar dan cerdas itu membesar sehingga dewasa, kata pembesar. Mendengar hasutan para pembesar negeri yang tidak berasas itu, Sultan Singapura dengan serta-merta menjatuhkan hukuman bunuh tanpa usul periksa kepada Hang Nadim. Walaupun Hang Nadim telah berjasa kepada negeri Singapura, tetapi Hang Nadim telah diikat dengan rantai besi lalu dihumban ke dalam laut hidup-hidup. Semua rakyat negeri Singapura berasa sedih dengan kematian Hang Nadim, akan tetapi mereka berasa terlalu takut dan tidak berdaya untuk melakukan apa-apa usaha untuk menentang kezaliman itu.